soalan. Kalau ada siapa nak soalan, ada soalan kita boleh buka, kita boleh entertain dulu soalan. Ustazah tunggu saja. Okey, Ustazah teruskan. Kalau ada, Ustazah berhenti. Ya? Boleh, Amal? Ya? Kalau ada, Ustazah berhenti jawab soalan dulu. Kalau tak ada, Ustazah teruskan saja. Sekarang kita dah masuk pukul 9.47. Jadi 9.47 kita sesi soal mana sebenarnya? Okey, Ustazah. Hello? Ada soalan? Bertanya soalan. Ada. Okey. Okey. Ni hamba nak tanya ni tentang sejarah ni, kalau benar pun boleh ke diangkat ke depan? Atau macam mana tu? Atau hanya sejarah untuk kita tahu? Okey, Cik Haji ya. Sebab itu kita berhubung dengan arkeologi. Arkeologi dan kita dan UIA lah, mana dengan saya, dengan pihak saya, kita berhubung dengan pihak yang yang ada hubungan dengan lebih lanjut dengan pihak kerajaan negeri ke, kita buat maknanya ada sesuatu selepas ni. Maknanya next agenda tu kita akan adalah lepas ni, insya-Allah. Ya. Ke arah yang positif lah. Sebab benda ini perlu diwawarkan kepada anak bangsa Melayu supaya bukan kita nak kita nak mengatakan bahawasanya dalam bentuk yang negatif, tidak. Padahal kita ni ada berbagai bangsa dalam letak. Bagi saya kita bongkarkan ini untuk mengembalikan jati diri bangsa Melayu itu. Ya. Kita nampak tau, jati diri bangsa Melayu itu agak rapuh. Justru itu perlu ada daripada pakar-pakar bijak pandai daripada bangsa Melayu itu sendiri mengemukakan sejarah ataupun asal usul bumi Nusantara ini, bagaimanakah ia sebelum terbentuknya kerajaan Sriwijaya. Yang mana kita maklum Sriwijaya adalah hanya muncul 600 AD. Dan apa yang berlaku sebelum 600 AD? Dan beberapa data menyebut bahawasanya kedatangan orang-orang India ke bumi Nusantara ini adalah hasil daripada permulaannya pihak pelombor-pelombor emas daripada India datang sekitar 3 BC. 3 BC itu adalah masih baru. Sebab kita sudah ada data yang kita jumpa 700 BC kontak Mesopotamia dengan orang Batak. Dan begitu juga kewujudan Sungai Batu sekitar 788 BC. Ya, 788 BC kewujudan Sungai Batu di Kedah. Dan begitu juga kita dapat data bahawasanya Champa pada kurun yang 600 BC adalah pusat pelabuhan bertukar-tukar barang daripada Asia Barat ke orang-orang Asia Barat telah datang ke situ melalui Lembah Bujan itu, dan bukti ekologi telah memberi maklumat tentang bahawasanya Lembah Bujan itu boleh dilalui oleh kapal-kapal besar sebab sungainya lebar dan dalam, dan dia boleh tembus ke Teluk Siam. Saya ada bincang dengan Cik Mak dan Mazlan hari itu. Memang boleh tembus ke Teluk Siam, dan memang ada lagi saluran air, sungai itu dia ada belah dua, dikata terbelah dua. Satu menuju ke Teluk Siam daripada Lembah Bujan itu, dan satu lagi turun ke bawah masuk ke perairan Sungai Kelantan. Jadi disebabkan itu ada hubungan kontak kerajaan Citu itu. Kalau dulu Citu itu tanah merah. Ya, sekarang ini dikenali sebagai tanah merah. Dulu dikenali sebagai kerajaan Citu. Antara kerajaan-kerajaan yang ancient ataupun kuno ataupun purba, kita boleh namakan di sini Champa. Yang mana dia tukar dah namanya daripada Keturah kepada Nantrang. Dan banyak lagi nama-nama dekat Champa itu ditukar. Sebagai contohnya, Kepekala Cepa dekat Kelantan itulah hasil daripada nama yang ada dekat Champa. Adalah nama Champa itu. Di mana apabila kekalahan berlaku ke atas kerajaan Champa pada waktu itu diserang oleh Funan sekitar 111 BCE. Maknanya 111 BCE sebelum kelahiran Isa AS.
Isa alaihissalam peganglah kita kata 1 AD. 1 AD maknanya kalau 1111 BCE maknanya dia adalah kurun yang kedua BC. Isa alaihissalam tak lahir lagi. Makna kerajaan Campak itu telah jatuh. Dan apabila jatuhnya kerajaan Campak yang mana mereka itu adalah orang Melayu. Maknanya faham budayanya adalah budaya Melayu dan mempunyai pemahaman agama monotis, agama Hanifah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasil daripada Ibrahim alaihissalam telah menghantar 2 orang dia daripada Qaturah itu ke bumi Kedah itu. Dia Qadam itu. Dia kata tadi Qadam country, Iswa dia kata. Timur jauh itu Iswa. Jadi daripada sini kita maklum bahawasanya ada hubungan ataupun kaitan. Walaupun ketika nak hantar tu, ya saya ada baca catatan, dia kata, kenapa wahai ayahanda, dia kata, Ishak dengan Ismail bersama kamu. Adapun kami ini terpaksa pergi ke negeri yang jauh daripada kamu, yang pelik bagi kami dan peliklah dan bahasanya berlainan. Dia ada sebut itu. Saya baca tu. Jadi dia kata, apa Ibrahim alaihissalam jawab? Itulah yang diarahkan. Ada catatan tu. Itulah yang diarahkan. Kamu akan menjadi raja di sana. Ibrahim alaihissalam sebut. Itu disebut dalam kitab Tabari itu. Ya. Kitab Tabari dan beberapa catatan yang lain. Ya, saya nak sebut di sini banyak, tak sempat waktulah. Kita dah habis masa kah? Ada soalan lagi kah? Kalau ada soalan saya boleh jawab. Dia cantik juga kita ada soalan. Okey, baiklah. Sekarang sesi. Okey. Okey, boleh perkenalkan diri dan bertanya soalan. Untuk yang lain, pendengar yang lain, boleh tekan button unmute atau ask to speak untuk tanya soalan kepada Ustazah berkenaan dengan tajuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Fidaus. Jadi saya tengok daripada apa yang Ustazah kata tu, banyak benda yang saya kaji pun, dapatan saya pun lebih kurang sama lah. Macam saya kaji pada Adam. Jadi kalau Adam kan, sebenarnya kalau Ustazah tengok pelajaran Nabi Ibrahim ke Turah itu, kalau Ustazah kata daripada Campak kan, Campak diserang oleh Funan. Tapi Sungai Mekong itu menjadi tempat penyebaran dakwah pada waktu itu. Sebab dia lagu ada kan. Ya. Jadi, Pan itu. Pan. Jadi Pan nama-nama lama kan, nama purba. Pan, apa lagi? Zara Hemla, Tanah Donsun. Donsun. Aha. Jadi kalau Sriwijaya tu daripada atas kan ke bawah, Funan. Kelantan itu ada menyimpan juga tu sejarahnya tu. Kalau kita tengok kan, Ustazah dah pasti mas kan? Betul. Okey. Jadi sebenarnya dekat Kelantan itu di satu tempat tu ada satu tempat yang sejarah tu ditutup kan. Mana ada kota purba Sriwijaya itu, tapi dia di pedalaman. Lambang Bujang itu kan, kalau dari segi ekologi kita akan jumpa kapal kan, perahu. Jadi betul. Benda tu kita akan connect the dot lah. Maknanya benda ni semakin menarik. Betul. Dia kena ada perbincangan yang begini, Fidaus. Dia kena ada perbincangan yang begini. Baru kita alert tau. Kalau seorang-seorang macam kita tak berjumpa ni. Kita kena each other ni connect. Supaya kita bongkar balik. Alhamdulillah. Kita bongkar balik apa yang telah sembunyikan. Ya. Okey, back kepada cerita yang entah kata yang Pampa dan sebagainya itu merupakan pusat penyebaran dakwah tu. Betul. Pusat penyebaran dakwah. Bayangkan ya Firdaus, 600 BCE, lepas tu peta tadi yang Ustazah tunjuk tu 475 AD kan. 475 AD sebelum Rasulullah lahir tu. Itu peta yang kita dapat. Sebenarnya kalau kita bongkar akan jumpa peta-peta yang menceritakan tentang pengembaraan tadi daripada Mesopotamia ke dunia Nusantara ini. Dia mesti pergi ke Kedem tadi. Kandahar tadi. Dia akan pergi, dia melalui ke situ. Sebab jalan untuk ke bawah itu
waktu itu orang tak berapa lalu. Kan yang sekarang ni ke bawah Selat Melaka tu, orang tak berapa lalu. Itu adalah kawasan menakutkan bagi setengah-setengah pelayaran. Bagi setengah pelayaran dia tak lalu situ. Jadi kawasan Lembah Bujan itu yang segenting kera tu kan dia akan tembus ke Teluk Siang menjadi favorite road tau. Trading tu. Besar itu dia punya trading. Sehingga kan mereka ini ada berniaga gajah. Ustazah nak share sikit di sini ya. Bukti bahawasanya Nusantara ini adalah beragama monoteis ataupun kita katakan Hanifah. Kerana Tauhid. Nabi Ibrahim itu ialah agama Hanifan Musliman. Apa maksud Hanifan Muslim? Nabi Ibrahim itu bukannya Yahudi. Kan dalam Quran disebut ni jelas ni. Bukan Nasrani. Dan bukan Yahudi, bukan Nasrani. Allah Ta'ala sebut ni. Dia adalah Hanifan Musliman. Hanifan Musliman ini orang yang Hanifah ini lurus. Orang yang baik. Kenapa diletak bersama Musliman di situ? Kalau orang yang tahu bahasa Arab, Musliman itu sifah kepada Hanifah. Hanifah mausuh kepada Musliman. Maknanya orang yang baik dan lurus dan akan selamat. Itu maksudnya. Jadi apabila dia hantar anak keturah yang 2 orang itu, 2 orang yang atas itu, 2 orang lagi, kan dia ada 6 orang. 2 orang lagi yang Mongol tu. Sebab tu kalau kita pergi ke London, kita cek DNA kita keluar tu, dia akan kata kita Mongolite DNA. DNA orang Melayu, dia tak kata Malay DNA, dia kata Mongolite. Itu ya. Jadi kalau kita maksudnya bila sampai di sana dia hantar, dia kata kamu akan menjadi raja. Itu yang diarah. Dia kata. Umirat bizalik. Dalam kitab itu dia kata diarahkan begitu. Engkau pergi di sana, engkau dengan maklumat ilmu yang kau ada, kau ajarlah orang-orang di sana, ya. Dan kamu akan jadi dari golongan raja. Itu yang disebut dalam catatan itu, ya. Dan kita maklum bahawasanya kalaulah Ibrahim itu 1950 atau 2000 lah katakan, anak dia mestilah dalam lingkungan tu juga. Kan anak dia yang Ishak, Ismail, anak-anak daripada keturah itu, Midian dengan Midan itu, yang dikatakan datang ke bumi Nusantara itu Midian dan Midan. Hamal boleh bagi peta Palestin. Ya, sementara Amal Ustazah Syed. Okey, kemudian minta undur diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi kalau kita tahu di sini bahawasanya Medan dan Midian itu adalah daripada Palestin, tu bumi Kanaan itu. Macam mana daripada situ mereka ni ada link dengan Nabi Syuaib, ya. Jadi mereka itu daripada sini dia punya road dia ataupun jalan dia ialah Sinai itu, bawah Sinai itu, mereka akan turun ke Yaman dan seterusnya melalui Laut Merah itu. Di sini pelabuhan sibuk ini. Dia ada link dengan Nubian ni. Nubian people di sini merupakan pelabuhan ni. Orang-orang Nubian ini pernah menghadiahkan gajah kepada Cyrus the Great. Maknanya macam mana dia ikut jalan mana untuk bawa gajah tu? Mestilah jalan air. Maknanya gajah-gajah itu telah naik kapal dan sampai ke Parsi. Nampak tak? Okey, ada soalan lain ke? Dan pada waktu itu juga, di Sungai Batu itu sendiri ada di Lembah Bujan dan Sungai Batu, ada tanda-tanda bahawasanya gajah, ada penjualan gajah. Dan bila Ustazah bincang dengan Cik Mak dan Cik Lan hari itu, penjualan gajah itu telah berlaku zaman AD dah. Pada zaman Raja adalah Raja Kedah pada ketika itu. Maksudnya sebelum itu sudah ada penjualan gajah dan binatang-binatang yang besar ni pada ketika itu, dan mereka telah membina kapal besar lah untuk meletakkan binatang-binatang ni. Dan apa yang Ustazah baca, dia kata bila diperhatikan pahat-pahat yang digunakan untuk melatih gajah itu
bukannya dari pengaruh Hindu dan Buddha. Bukan daripada pengaruh Hindu dan Buddha. Sebelumnya orang katakan itu ada Sanskrit lah, prasasti lah, apa catatan daripada bukti lah, ada candi lah dan sebagainya. Ustazah berpendapat itu ada sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Dan kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang terhasil sesudah kejatuhan kerajaan Champa. Jadi orang Champa itu telah turun ke bawah tau. Bila dia kalah dengan Funan itu. Turun ke bawah, dia pergi ke Kelantan, dia pergi ke Kedah dan dia pergi masuk ke Aceh. Sebab itu kita ke Aceh dan turun ke bawah. Dan sebab itu kita perhatikan bahasa Aceh, bahasa Kelantan, bahasa Champa ni lebih kurang cara bercakap. Dan Ustazah bahagian linguistik, kita cek dah bahasa sama. Ada cuma pelak perkataan-perkataan sikit-sikit saja. Maknanya melalui linguistik itu adalah bukti saintifik. Ya. Okey, ada soalan lain ke lagi? Assalamualaikum Ustazah. Jadi raja-raja Salam. tu sebenarnya raja-raja Funan tu ditendang dari Kemboja kan. Macam saya cakap dia. Sebenarnya raja Funan tu ditendang dari Kemboja. Itu yang dia lari ke Pampan, ke Citu. Dan saya kata pergi ke Aceh kan. Jadi dari daripada situ keturunan tu Champa kan, dari ke Kelantan, ada ke Aceh. Macam saya kata dia, kadang-kadang orang Aceh kan. Orang Aceh, orang Kelantan, kalau kita tengok daripada segi fizikalnya lebih kurang sama kan. Putih-putih lebih gitu. kurang. Lebih kurang. Dia ada kaitan. Makassar sama je. Ya, Makassar. Kalau kita tengok tadi peta yang tadi kan, Makassar, Borneo, Filipin, dia tulis Malaysia. Orang Melayu situ. Ya. Dan satu lagi Ustazah nak tambah sebelum Ustazah lupa, bahawasanya kan kalau kita baca catatan Orientalis, dia mengatakan Candi Muara Takus. Candi Muara Takus yang terdapat di Sumatera itu, kalau Ustazah baca juga, catatan Orientalis, dia kata dibina pada kurun yang ke-7. Dibina pada waktu, kurun ke-7 lah, waktu Sriwijaya. Tetapi, maklumat yang Ustazah dapat daripada catatan Cina, menyebut bahawasanya ketika pendeta-pendeta Cina singgah di Sumatera, kerana mereka daripada Cina kan jauh, dia orang nak pergi ke India sebab dia orang nak belajar bahasa, nak belajar agama Buddha di India, di Ganges itu, hasil daripada galakan daripada Maharaja pada ketika itu, suruh pendeta-pendeta Cina ini datang ke India belajar bahasa Buddha daripada Gautama Buddha. Mereka ini menjadikan Sumatera itu sebagai transit. Dan mengikut catatan, apabila mereka sampai ke Palembang itu, dan kita maklum bahawasanya Buddha itu sekitar 520 BCE. Dan bahasa Sanskrit sekitar 500 CE. Before Christ era. Maknanya kelahiran Buddha itu 520. Baru lepas tu munculnya bahasa Sanskrit. Kita katakanlah pendeta Cina itu telah datang 450 ataupun 300 BCE, kita katakan ya. Dan mereka mendapati pada waktu itu rumah Maharaja saja ataupun yang memberi catatan itu adalah ketika kerajaan Sriwijaya sekitar 600 AD. Jadi dia mengatakan rumah Maharaja saja yang terbina daripada batu bata. Manakala rumah pembesar jelata hanya dibina daripada kayu. Persoalan besar di sini, bagaimanakah Orientalis claim atau mendakwa bahawasanya Candi Muara Takus yang besar tu, berapa kaki tu ya, dibina pada waktu zaman Sriwijaya. Ustazah berpendapat ia dibina sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Pada serangan Jecola, serangan Belanda, serangan Jawa, bertubi-tubi serang ke atas kerajaan Sriwijaya. Sebab tu kita dapat ada catatan mengatakan Sriwijaya ini kerajaan berpusat di Johor. Di kawasan itu ada mengatakan ianya pergi ke Pahang. Kita maksudnya kerajaan Sriwijaya itu telah diserang berkali-kali. Mereka ini telah melalui kepayahan yang sungguh perik akibat daripada kebuluran. Tanaman tak menjadi sebab sentiasa dimusuhi orang. Okey, soalan lagi? Ada soalan tak?
Assalamualaikum. Salam. Doktor dan semua. Saya ingin minta sedikit penjelasan tentang kerajaan Kadaram pada waktu Nabi Ibrahim sampai memutuskan anaknya ke Nusantara. Mungkin kita jelaskan sedikit latar belakang kerajaan Kadaram dan mungkin apakah sistem pemerintahan pada waktu itu dan sistem sosioekonomi kerajaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, saya tidak akan menceritakan secara detail, tetapi secara umumnya kerajaan Kandahar ataupun Khadim tadi, ya, Khadim tadi, dia ada banyak nama tapi lebih kurang je, adalah satu pemerintahan yang di bawah kerajaan monetis. Kenapa? Kerana sudah ada hubungan dengan dunia, dengan orang-orang Phoenician ini. Dan kita maklum Phoenician dan orang Kanaan itu sendiri, mereka ini daripada bumi Palestin. Daripada bumi Palestin, dan mereka ni adalah golongan kaya. Kerana mereka yang pertama memperkenalkan the purple color itu. Color warna purple itu hasil daripada kulit murex, dan mereka juga mempunyai lombong besi. Dan namun begitu, besi yang terdapat di sungai Batu ini terbaik. Disebut dalam catatan tu dia kata bersih dan berkilat. Sejenis timah, dia kata. Dia tak kata bersih. Sejenis timah, bersih dan berkilat. Dia sebut. Dan besi itu tempaan besi di situ dicipta berbagai-bagai senjata. Dan dimaklumi bahawasanya people ini memerlukan senjata. Disebabkan kontak kita dengan kontak penulis-penulis barat dengan Nusantara, ya, telah dipesongkan. Maklumat itu sudah hilang sebenarnya. Jadi setengah-setengah daripada penulis barat tidak dapat memberi info tentang yang lebih detail. Sebagai contohnya, ya, Encik Hanif, perkataan OP itu, OP dan Tarsis, ya, OP dan Tarsis itu, nanti saya babat kepada soalan bagaimana pemerintahan, ya. Saya kena pergi ke sini dulu. OP dan Tarsis itu adalah sampai sekarang penulis-penulis Western ataupun penulis Arab sendiri dia tak sebut. Dia tak sebut di manakah OP, tetapi mereka mencari-cari adakah dia di Greek ataupun di Afrika. Tetapi akhirnya mereka buat sepakatan bahawasanya OP itu adalah di Timur Jauh. Dan bila kita pergi lagi ke catatan, dia adalah di kawasan Ledang. Di situ banyak emas tu. Di situ banyak emas, dan mereka emas yang dibawa daripada Ledang itu dibuat dalam bentuk bak tu, dalam bentuk batangan tu. Itu. Dan back kepada cerita itu, saya secara peribadi melihat pemerintahan yang ada di Sungai Batu pada ketika itu, di kawasan Kandahar itu adalah kerajaan monetis. Jadi kita tak dapat lagi siapakah merentah pada 788 BC itu. Dan saya maklum bahasanya deti itu menunjukkan 88. Tapi dia mesti jauh daripada itu lagi. 788 itu bukti-bukti data carbon dating yang ada pada waktu itu. Tetapi untuk melahirkan carbon dating itu, bukti-bukti itu, bahan-bahan itu, dia mesti telah berlaku sebelum itu. Bergang ia adalah agama monetis. Sebab itu ia diserang. Dengan bertubi-tubi daripada Campa itu, mereka terpaksa lari ke bawah. Lari ke bawah iaitu ke Kedah, ke Petani, ke Kelantan, ke Aceh. Kemudian turun lagi ke bawah Sriwijaya itu. Sebab Sriwijaya ini ketika 600 AD itu telah berhubung dengan Omar bin Abdul Aziz. Khalifah Omar bin Abdul Aziz telah berhubungan dengan kerajaan Maharaja pertama Sriwijaya pada ketika itu. Dan kita maklum bahawasanya Omar Abdul Aziz itu adalah Khalifah anggap sebagai Khalifah yang kelima. Kehebatan orang seperti kehebatan Khalifah Ar-Rashidin. Tetapi baginda berada di alam Muawiyah, alam kerajaan Umayyah. Dan kerajaan Umayyah ini hanya sekadar tak sampai 100 tahun pun. Ini bermaksud jika ada perhubungan
Dia telah hubungannya itu hubungan macam mana? Dia kata sila hantar ulama-ulama Arab untuk mengajar. Itu. Untuk penduduk-penduduk pada ketika itu. Ini bermakna sudah ada hubungan yang sudah lama terjalin. Justru 700 BC hubungan dengan orang Batak itu, orang Phoenician itu mengajar, adalah suatu langkahan besar untuk kita meneroka lagi ke alam Nusantara yang ancient ni. Okey, ada soalan lain? Ada lagi soalan? Rasa terjawab. Umar Abdul Aziz. Raja Indah Varman. Ya, Indah Varman. Sebab Rasulullah meninggal. Dia ada hubungan. Itu saya ada baca. Dia ada berhubungan. Ya, maknanya hubungan itu bukan hubungan pertama. Bukan hubungan pertama. Dia ada sudah hubungan lain-lain. Sebab pelombong-pelombong emas daripada India itu datang ke Nusantara sekitar 3 BC. 3 BC maknanya 3 BC 3 kurun sebelum lahirnya Nabi Isa AS. Tetapi kontak dengan Batak itu, orang Batak dan Sungai Batu itu, orang Batak 700 BC. Jauh itu, 700 BC zaman Nabi Ayub. Dan 788 itu Sungai Batu sudah ada bukti, sudah ada aktiviti yang advance ataupun cukup hebat. Ya. Dan pembuatan senjata di situ menjadi tumpuan orang-orang daripada Sea People yang daripada dunia Arab itu. Mereka datang untuk mendapatkan besi itu. Sebab besi daripada Sungai Batu itu besi yang terbaik pada waktu itu. Okey, ada apa-apa lagi soalan ya? Kita buka lagi soalan. Kita tutup sesi soal jawab pada pukul 10.30. Jadi siapa yang ada soalan mungkin boleh tanya lagi satu soalan atau lagi 2 soalan. Abjad Batak ke Zah? Abjad Batak tu ada Abjad Batak tu adakah peralihan antara Phoenician dengan Aramaic? Abjad Batak tu kan kalau saya kata tadi 700 tahun BC kan. Okey, sekarang ni 700 BC itu adalah kontak Phoenician. Itu memang ada bukti ya. Cik Mat hari tu datang jumpa Ustazah, dia cari juga apa yang artikel yang Ustazah sebut tu. Dia kata betul Prof, dia kata. Saya cari artikel tu memang daripada 10 professor dekat US signify benda tu. Jadi benda itu 700 BC orang Phoenician telah berhubung dengan orang Batak. Jadi kena dengan 788 tu Sungai Batu tu sudah ada aktiviti dan tamadun. Maknanya kemungkinan orang Phoenician ini berhubung dengan orang Batak dulu dan pergi untuk ke Sungai Batu itu dan terus naik ke atas dan pergi ke naik ke atas dan melalui Champa dan berhubung dengan Cina. Dan dipercayai keturah itu bersama-sama dengan orang Phoenician ini sebabkan dia untuk pergi ke Palestin itu. Sebab dia kan, pedagang-pedagang ini dia tunggu monsun tau. Dia bukan macam sekarang kan, dia kena tunggu angin dulu. Dia gunakan kuasa angin kan untuk melayarkan dia punya kapal itu. Jadi semasa menunggu itu banyak aktiviti dilakukan. Ini juga disebut oleh Daud Al-Fatani. Kitab Syekh Daud Al-Fatani, Tarikh Fatani itu menyebut bahawasanya semasa pedagang-pedagang daripada Arab, daripada Parsi singgah sekejap di Fatani itu, mereka terpaksa tunggu 6 bulan sebab nak tunggu dia punya monsun itu, perubahan monsun itu. Jadi ada yang belajar macam mana nak berburu di Fatani itu. Sebab tempat mereka tak itu sangat tak biasa dengan tu. Jadi mereka belajar berburu tu dekat dalam hutan di Fatani itu daripada orang Melayu Fatani. Dan mereka punya hubungan yang baik. Baik kepada cerita yang tulisan tadi. Okey, tulisan itu jika diperhatikan ialah tulisannya adalah telah berubah 90 darjah. Kalaulah itu dia kata tu macam ni, dia berubah 90 darjah. Kenapa dia boleh berubah? Itulah konsep bahasa. Konsep simbol, dia berevolusi. Kenapa dia berevolusi? Dia berevolusi disebabkan yang ajar tu dah meninggal dah. Yang Phoenician berjumpa dengan bapa dia kan. Jadi anak
cucu cicit tu bapaknya ajar, tapi disebabkan perubahan zaman, perubahan pemikiran, perubahan ekonomi, maka perubahan evolusi penulisan juga berlaku. Ini bukan saja pada bahasa Batak, tulisan Batak, juga berlaku pada tulisan-tulisan lain. Sebagai contohnya tulisan Akkadiyah, tulisan Mismariyah itu daripada bahasa Nabi Ibrahim, bahasa Akkadiyah bertukar. Kemudian bahasa Kildan, bahasa Asyur, bahasa Finikiyah, bahasa Kan'aniyah, mereka bertukar. Hasil daripada bertukar simbol. Tapi konsepnya tidak berubah. Itu konsep simbol bahasa. Sebab tu kalau kita tengok catatan kan, surat-surat Rasulullah SAW dulu, tak ada titik. Dia hantar surat ke Rum, ke Herkul, dia hantar surat ke apa? Ke Najasyi, dia hantar surat ke Oman, ke kerajaan ke Taif semua, tidak ke Bazantin, tidak ada titik. Titik itu dibuat kemudian. Ya, itulah evolusi tulisan. Tetapi konsep is there. Okey, ada soalan lain? Sonok juga tajuk kita ni. Bincang. Ada tajuk lain? Ada soalan lain sebelum kita 10:30? Tadi Ustazah kata Ustazah cari siapa yang puasa kan pada Sungai Batu tu kan. Ya. Macam mana? Kalau Ustazah kata tadi datang ke Suatu itu adalah daripada anak Nabi Yaakob. Jadi saya tengok perjalanan anak Nabi Yaakob yang mana? Kan, orang-orang Lehat tu ada orang-orang Lehat kan. Lehit. Itunya orang yang perjalanan itu daripada Laut Merah datang ke Semenanjung ni, Semenanjung Mas ni, masanya tu dekat dengan tamadun tu, Sungai Tua tu. Sangat dekat. Saya nampak itu orang-orang. Okey, sekarang ni sebab Ustazah buat genealogi tu kan. Ustazah buat genealogi tu. Jadi bila soalan ni ditanya, Ustazah boleh bagilah apa yang genealogi. Tapi kalau ada, dia sirka. Bila kita buat sesuatu tarikh dalam bentuk ancient ni, tarikh ancient, dia kena ada CA. CA tu sirka. Apa makna sirka? It's all about. It's about, kalau kurang 500 tahun tu, it's okay. Itu konsep sirka itu. Jadi kalau dia kata, kalaulah Nabi Ibrahim AS 1950, kemudian itu yang Ustazah dapatan. Kalau nak kata 3,000 ke 2,000 tu terpulang. Ini dapatan yang Ustazah buat selama 13 tahun. 13 tahun genealogi itu. Jadi 190 zaman Nabi Ibrahim. Ada yang kata 2,000. Okey, fleksibel. Kemudian lepas Ibrahim, Ismail. Kemudian Ishak. Okey. Dan masa zaman Nabi Ibrahim AS itu 1950 adalah tamadun Mesopotamia sudah lama. Tamadun waktu itu ialah tamadun India. Sekitar India itu. Sebab India dikatakan 2,300, 2,500 tamadun India bermula. Jadi kita katakan zaman Nabi Ibrahim zaman tamadun India. Disebabkan itu kitab Weda yang peringkat awal itu adalah terhasil daripada hymns ataupun amsal dalam kitab Weda itu ditulis dalam tulisan Metani. Tulisan Metani itu tulisan Mismariyah, tapi Western punya penulisan dia tidak namakan Mismariyah, dinamakan Metani sebab diambil nama raja yang memerintah kawasan yang bertulisan Mismari itu pada ketika itu dalam 1500 dalam waktu kerajaan Asyurian. Jadi bila daripada situ, kalau zaman Ibrahim zaman tamadun India, boleh dikatakan Yaakob itu zaman tamadun Cina. Zaman sekitar 17 macam tu. 17. Memanglah kalau kita tengok Cina itu dia kata dalam 2200. It's considered, kita ambil sirka lah. Jadi Cina, dan memang anak-anak dia, anak-anak Nabi Yaakob itu kan dia pergi ke Mesir. Hasil daripada jemputan Nabi Yusuf AS tu. Kenapa mereka pergi ke Mesir? Memang Nabi Yusuf jemput. Kerana di Palestin pada ketika itu berlaku kemarau, kebuluran dan taun. Maka Nabi Yusuf AS mengambil peluang untuk menjemput ayah dan adik-adik dia datang ke Mesir. Dan daripada situ, pada masa itu 1716 itu considered as zaman tamadun Cina. Dia nak masuk, lepas tamadun Cina baru Greek.
Baru Greek. Lepas Greek, barulah Mexico. Tapi kalau diikutkan hasil daripada bincang Ustazah dengan Prof. Kopaski, sudah 1800 itu sudah ada tamadun Olmec. Maknanya 1800, kalau ada Olmec itu di Mexico kan, maknanya ada 3 tamadun di Mexico. Olmec, Maya dan Aztec. Aztec itu dalam awal AD. Jadi maksudnya di sini, Olmec itu kalau tengok adalah orang Cina. Dia punya dalam buku Ustazah Revolusi Bahasa tu Ustazah tulis. Maknanya dia punya tulisan dia tu, tulisan Olmec dengan tulisan dinasti Shang tu serupa. Boleh cek benda ni. Tulisan merupakan bukti saintifik ya. Kita tak boleh nak menafikan. Sebab itu tulisan itu konsep. Jadi dia mesti ada sudut pemikiran. Maknanya sudah ada perhubungan atau pelayaran daripada China ke Mexico, di Amerika Tengah itu. Masa tu kegemilangan kerajaan tamadun Cina. Ya, kalau dikatakan anak-anak Nabi Yakub tu nak pergi ke kawasan mari ke sebelah sini, tidak ada masalah. Mereka sebenarnya sudah sibuk dah berniaga, trading sana, trading sini ya. Dasarnya apa? Buktinya apa? Ketika orang-orang Kan'an ini, ya, Kan'an dan Phoenician, tulisan tu ada dalam usaha baca dan tesis master student dekat University of South Africa. Dia buat pasal study on biblical. Jadi dia punya tesis tu dia cerita ada tulis batu bersurat Phoenician. Phoenician dijumpai di Prahba di timur laut Brazil tu. Dia cerita kat situ, dia kata kami terdampar di sini disebabkan ribut yang kuat. Dan kami berasal daripada bumi Kan'an. Kami daripada anak-anak dia kata the children of Sam. Came from the city of King. Okey, satu lagi masalah kita bila batu bersurat itu ditulis dalam bahasa kuno, ada macam-macam pihak nak mentranslate ataupun nak mentafsirkan apa maklumat dalam batu bersurat itu. Ya, kita akan berhati-hati. Jadi, macam manakah kita nak mendapatkan translation yang betul, yang tepat? Kita kena cek tesis. Sebab kalau anda cek dalam Google ianya telah diubah. Sebab Google ini bukan milik, Google ini ada orang kontrol. Sebab bila Ustazah cek, yang Ustazah tengok dalam tesis dan cek benda yang sama, dalam Google, lain. Dia ubah nama Sam Benoh tu ubah. Dia King of City of King dia ubah Moabite. Ustazah kata aduh. Memang dah guna ubah semua dah data ni. Naratifnya sudah diubah. Okey, ada soalan Nisa macam mana? Nisa apa soalan dah stop ke kita ni? Doktor. Boleh tanya soalan? Okey, doktor. Tadi kerajaan Kadaram bahawa kerajaan itu adalah kerajaan monotheism, iaitu menyembah Tuhan yang satu. Kalau lihat dari segi garis masa, apabila Nabi Ibrahim AS mengutus orang anaknya ke sana, sudah tentu pada waktu itu sudah beragama tauhid dan sudah tentu ada yang ataupun nabi atau rasul yang terlebih dahulu sampai ke kerajaan Kadaram. Boleh okey, sebenarnya okey, adakah kita nak kata ada rasul sampai kat situ? Ustazah berpandangan daripada catatan atau dokumentasi yang Ustazah baca, yang sampai di situ, Nabi Ibrahim tidak pergi ke situ. Nabi Ibrahim dalam catatan itu dia kata, kamu berdua kena ke timur jauh. Kenapa kami terpaksa pula timur jauh sedangkan Ismail dan Ishak bersama kamu? Kami nak bersama kamu. Wahai ayahanda, dia kata. Umirat bizalik, dia kata. Itulah yang diarahkan. Kamu pergi di sana dan kamu berbuat baik dengan amalan dan maklumat knowledge yang kamu ada, ilmu yang kamu ada, kamu akan jadi raja. Pada hemat Ustazah, Nabi belum sampai lagi di sana.
Nabi Ibrahim tidak ke sana. Tetapi kalau nak kata Nabi Yakub dia ada kes, iaitu di mata dia tak nampak, tak boleh sampai. Okey, Nabi Ishak. Nabi Ishak ini yang sepanjang catatan yang Ustazah baca, sebab kita buat genealogi kan, kita boleh cerita kat orang, tidak menyebut bahawasanya pergi ke timur. Tapi dia telah mengarahkan Nabi Yakub AS, sebab Nabi Ishak ni ada 2 orang anak. Satu nama Isau. Isau bin Ishak ini berkahwin dengan anak Nabi Ismail yang 13 orang tu. Ada mengatakan anak Nabi Ismail ni 13 orang. Ada mengatakan 12. Kenapa ada 3? Dia kata ada seorang perempuan nama Basmah. Jadi Isau ini berkahwin dengan Basmah. Isau ni dipercayai melahirkan keturunan Rom. Itu disebut Isau. Itu abang kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini lahir kemudian, tapi dia orang ni kembar. Dia sebut dalam tu, dia kata lafa. Dia kata datang belakang. Maknanya Yakub ini datang di belakang Isau. Kemudian Nabi Isa AS ini telah minta Nabi Yakub pergi ke Padam Aram. Padam Aram itu dia kata, pergilah kamu jumpa pakcik kamu di Padam Aram. Nama pakcik kamu pakcik Ruben. Jadi pergi ke Padam Aram, iaitu di Iraq. Itu yang Ustazah tahu pasal Nabi Isa. Di sini bukti lagi menunjukkan Sarah itu bukannya Yahudi. Sarah betul orang Iraq. Anak kepada Haram. Sebab Ishak tu suruh Yakub itu pergi ke Padam Aram. Mana Yahudi lah. Okey. Last soalan, Tuan Nisa. Rasa terjawab dah? Okey. Okey. Alhamdulillah, dah 10.30. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Mungkin kita boleh pass kepada moderator, Kak Amal, untuk menutup majlis stop. Alhamdulillah. Cukup jelas penerangan daripada Prof. Diharapkan para pendengar kini lebih faham dan mendapat input yang pada malam ini. Jadi saya rasa bersyukur dan amat gembira kerana Prof dan para pendengar sekalian dapat sertai dan memberi kerjasama hingga ke penghujung sesi. Terima kasih Prof atas kupasan yang menarik malam ini. Terima kasih juga kepada para pendengar. Semoga yang mendengar dan yang menyampaikan maklumat mendapat pahala, manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapatkan informasi bahasa Arab, sejarah Islam dan sejarah info kontemporari, boleh ikuti social media Profesor Dr. Salihah Yaakob, FB, IG, Twitter dan Telegram, dan di YouTube channel Salihah Yaakob. Sekian daripada saya, Amal Hadaya. Maaf salah dan silap, insyaAllah kita jumpa lagi di His Talk siri ketiga yang akan datang. Syukran jazilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih Prof. semua. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam, insyaAllah. Sama. Waalaikumsalam. Prof, boleh sembang-sembang tu? Nak sembang-sembang? Boleh kot. Boleh ke Nisa?